Okay, kita sambung kepada cubic function. Baik, cubic function dia punya basic function dia adalah y equals to ax cube. Dan dia punya basic graph dia adalah macam ni. Dia adalah s yang terbalik. Okay, s yang terbalik. Kalau s adalah macam ni, so s terbalik adalah macam ni. So dia akan jadi macam ni. Okay, so ini adalah graph y equals to x cube. Dan cara nak lukis dia adalah kita akan gerakkan yang titik tengah ni. Sebab dia basically yang ini adalah senyum. Okay, graf kuadratik yang senyum. Ini adalah graf kuadratik yang masam. So dia bertemu di tengah-tengah ni. Dan cara nak shift dia, okay, kita akan gerakkan yang tengah ni. Okay, yang tengah ni kita akan gerakkan. Cumanya untuk cubic function dia special sikit. Dia ada basic function yang lain, iaitu y equals to ax cube plus bx square plus cx plus d. Okay, dia ada basic function macam ni. So bila macam ni, dia punya graph adalah macam ni. Okay, basic graph dia adalah sama juga s yang terbalik, cuma dia akan jadi macam ni. Okay, dan dia akan touch pada 3 tempat. Ini adalah root dia. Okay, root dia. Root. Cara cari dia adalah kamu samakan ini dengan kosong. Okay, kamu akan dapat 3 tempat nanti. Itulah dia punya root. Baik, kita pergi kepada kita punya example. Saya akan bagi saya punya example dulu supaya kamu nampak dia punya basic. Baik, katakan kamu ada y equals to x cube plus 1. So, ini kalau kita compare dengan yang rules, 6 rules tu, ni akan jadi x cube plus c. So meaning that dia akan naik atas 1 unit. So up 1 unit. So dia punya graph akan jadi macam mana? Dia punya graph, okay, asal dia adalah macam ni. So bila naik 1 unit, baik katakan ini 1 unit. So ini adalah 1. So graph kita akan jadi macam ni. Okay, macam ni. Kemudian macam ni. Okay. Kemudian domain dengan range dia. So domain. Okay, so domain apa yang paling kiri sekali? Kiri sekali adalah negative infinity. Sebab ini dia akan berterusan ni. Okay. Kemudian paling kanan sekali adalah infinity. Okay, kat sini lah. Okay, apa range dia? Apa yang paling bawah sekali? Sama juga, negative infinity. Apa yang paling atas sekali? Infinity. Baik, saya bagi contoh yang lain lagi. Nombor 2. Katakan kamu ada y equals to x minus 2 cube. Okay, kemudian katakan minus 3. Okay, so kalau kamu dah faham, ini sebenarnya dia pergi mana? Dia pergi ke kanan berapa unit? 2 unit. Ini dia pergi ke mana? Ini dia pergi ke bawah berapa unit? 3 unit. So kita lukis. Baik, graf basic dia adalah macam ni. Kemudian dia bergerak ke kanan 2 unit. So katakan ini 2 unit. Okay, ini 2 unit jarak dia. So graf dia sekarang akan jadi macam ni. Okay, ingat kita gerakkan titik tengah dia tu. So ini titik tengah dia, kita gerakkan 2 unit. Kemudian kita akan lukis jadi macam ni. Kemudian dia akan turun bawah 3 unit. So apa yang kita akan gerakkan? Kita akan gerakkan yang tengah ni. Okay, turun 3 unit. So sini adalah negatif 3. So sini adalah yang titik tengah dia tu. So kita lukis. So kalau saya lukis balik, graf kita akan jadi sini adalah 2, sini adalah negatif 3. So ini adalah titik tengah dia tu. So lukis, kemudian macam ni. Okay, so kita ada x-intercept, kita ada y-intercept, kita kena cari. So y-intercept adalah apabila x sama dengan 0. So y adalah sama dengan 0 tolak 2 kuasa 3 tolak 3. So ini adalah sama dengan negatif 8 tolak 3. Ini sama dengan negatif 11. So maksudnya sini adalah negatif 11. Kemudian x-intercept adalah apabila y sama dengan 0. So 0 sama dengan x tolak 2 kuasa 3 tolak 3. So x tolak 2 kuasa 3 sama dengan 3. Kemudian x tolak 2 adalah sama dengan cube root of 3. So x adalah sama dengan 2 tambah cube root of 3.
So ini jawapan dia adalah sama dengan berapa? 3.44. So kalau kita tengok sini adalah 3.44. So ini logik, 3 lebih besar daripada 2, negatif 11 lagi kecil daripada negatif 3. Kemudian macam biasa kita akan diminta untuk cari domain dan range. So domain kita still sama, iaitu daripada negatif infinity sampai infinity. Range sama juga, negatif infinity sampai infinity. Okey, kita pergi kepada soalan dalam lecture note kamu, iaitu dia bagi fx adalah sama dengan x square 3 minus x. Okey, so ini adalah dalam bentuk yang kedua tadi. Okey, dia bukan dalam bentuk y equals to x cube, dia dalam bentuk macam ni. So bila macam ni, kita akan cari dia punya root dulu. Okey, so cara nak cari root adalah let fx sama dengan kosong. Okey, fx sama dengan kosong. So x square 3 minus x equals to 0. So kamu akan dapat x square equals to 0 and 3 minus x equals to 0. So kamu akan dapat x equals to 0 and then x equals to 3. Maksudnya ini adalah kita punya x-intercept. Okey, ini adalah kita punya x-intercept. Okey, kemudian kita akan lukis. So kita plot dulu, x sama dengan kosong kat mana? Kat sini. X sama dengan 3 kat mana? Kat sini katakan. Okey, ini 3, ini kosong. Baik, kemudian kita akan try lukis dia punya graf ni. Okey, dia punya graf ni. Baik, fx adalah sama dengan x square 3 minus x. Kalau kita expand, kita akan dapat 3x square minus x cube. So rearrange, kita akan dapat negative x cube plus 3x square. Baik, tadi saya bagi contoh, kalau dia punya function adalah ax cube plus bx square plus cx plus d, dia punya graf akan jadi bentuk S, betul? Dia akan jadi macam ni. Okey, S yang terbalik. Tetapi kalau negatif, okey, dekat depan ni negatif, contohnya fx adalah sama dengan negatif ax cube plus bx square plus cx plus d, dia punya graf akan jadi reflect pada x-axis di sini. Okey, dia akan reflect. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi bentuk S. So mungkin jadi macam ni. So sekarang ni soalan kita dia negatif dekat depan tu, iaitu di sini. So kita akan lukis S. So graf dia akan jadi macam ni. Okey. So dia akan touch pada 2 point sahaja, dan ni adalah graf S yang betul. Okey, kalau kamu pusing ni, kamu akan dapat S macam tu. Okey, so selesai untuk kita punya graf. Kita akan cari dia punya domain dan range. So apa domain dia? Apa yang paling kiri sekali? Negatif infinity. Apa yang paling kanan sekali ni? Infinity. Apa range dia? So apa yang paling bawah sekali di sini adalah negatif infinity, dan dia punya yang paling atas sekali adalah infinity. So itu adalah dia punya range. So selesai untuk soalan ni.